Apa tu nama? Ada dah. Tadi tak ada bateri. Saya nak cari Mak Mumah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar. Ya Allah, ya Allah. Kejap. Saya ingat sikit. Okey, subhanallah. Siapa yang sama-sama dengan saya tidur lewat sama-sama? Subhanallah, malam tadi kita ada buat live dekat galeri. Ya, subhanallah. Kena buat juga muslimin muslimat. Sebab itulah kena buat tu sebab untuk gerak kerja kena. Jadi maaflah, mungkin ada orang yang faham kenapa saya beria sangat buat iklan. Bila kita dah ambil stok yang banyak untuk jualan sempena Aidil Fitri, maka kalau kita tak bersungguh buat iklan marketing, kita tak mampu nak bayar kepada pembekal. Tak mampu nak bayar pada pembekal. Lepas tu tak mampu nak bayar gaji staf yang begitu ramai. Staff tu yang buat kerja untuk untuk ekonomi tak ramai pun, lebih kurang dalam 20 orang. Tapi yang lain tu buat kerja dakwah, buat kerja amal hari-hari, pergi santuni asnaf fakir miskin dan buat dakwah kepada non-muslim dan juga dakwah pada muslim dan tugas-tugasan yang lain. Kerja-kerja dakwah yang lain, tim media, tim penyidikan. Jadi begitulah cara kami survive melalui berniaga. Jadi hasil daripada perniagaan kita boleh bayar hutang kepada pembekal dan kita bolehlah bayar gaji staff-staff. Jadi alhamdulillah. Dan dari situ juga kita gunakan untuk kos-kos operasi bagi gerak kerja NGO kita dan juga yayasan. Subhanallah, Allahu akbar. Malam tadi kita habis live pukul 1.30, 3 jam live.
Lebih kurang 10.30, 11.30, 12.30, 1.30. Orang lain gile-gile. Gile-gile lah. Kejap datang, kejap pergi. Gitu. Tapi saya tak boleh nak gile dengan siapa-siapa. 3 jam tu direct malam tadi. Jadi semalam ada 4 sebenarnya live. Pagi ada 2, petang pula ada 1 program buka puasa dengan asnaf. Kemudian balik, kemudian solat tarawih selesai, pergi ke galeri. Kalau ikutkan semalam sangat padat lah, non-stop juga pagi sampai 1.30. Lepas tu sampai rumah dalam pukul 2, sambung entahlah, terleka pula buat-buat kerja sikit. Tengok pukul 3 dah. Begitulah, subhanallah, Allahu Akbar. Jadi kalau nampak saya lost sikit pagi ni sebenarnya sebab dapat tidur dan 2 jam lebih je malam tadi. InsyaAllah mudah-mudahan kuat. Tuan-puan dimati Allah sekalian, InsyaAllah kita dah 7.5 minit, kita boleh mula ya. Jadi mungkin ada yang tak tahu malam tadi buat live apa Ustazah sampai 1.30. Bolehlah jemput tengok nanti. Okay. Alhamdulillah. Bolehlah jemput tengok nanti live. Malam tadi kita ada buat live 10.30 sampai 1.30. Anda boleh tengok yang kita kata quiz tu. Dan hadiah malam tadi, subhanallah, banyak sangat kita beri hadiah. Banyak hadiah. Hadiah bukan biasa-biasa. Ada yang bernilai 200 lebih, ada yang bernilai 180. Kebaikannya yang 100 lebih. Banyak hadiah. Ada kuis malam tadi pukul, insyaAllah kalau ada rezeki kita buat lagi kuis macam tu. Ada rezeki kita buat lagi. Masya Allah, sebenarnya bagus juga idea kuis tu. Jadi malam tadi kita buat dalam tempoh 10.30 hingga 1.30, 3 jam. Jadi boleh tengok balik live malam tadi tentang apa. Subhanallah, mudah-mudahan sama-sama, dan terima kasih banyak-banyak kepada yang hadir malam tadi, memberi sokongan dan sebagainya. Saya sampai pukul 12.30 je Ustazah, ikut live Ustazah, lepas tu dah tertidur. Betul, terima kasih banyak ya. Okey, ada yang tanya apa kelebihan batu sauda. InsyaAllah nantilah kita jelaskan. Kita nak mula dulu kuliah kita ya. Alhamdulillah, makasih banyak. Okey, jadi bila kurang rehat dan kurang tidur, mata saya pun berair je. Mudah-mudahan kita sama-sama mujahadah ya, untuk meneruskan kuliah menyampaikan ilmu. Okay, insyaAllah. Muslimin muslimat, Alhamdulillah, Alhamdulillah, semua Alhamdulillah. Hari ni kita dah masuk 19 Ramadan. Subhanallah. Ada orang rasa sangat cepat, ada orang rasa biasa saja, ada pula yang rasa macam tak sabar nak raya. Lepas tu saya rasa yang paling ketara adalah penyesalan. Penyesalan dengan berlalunya hari-hari Ramadan yang kita tidak manfaatkan sebaiknya. Penyesalan Al-Quran, bacaan Al-Quran kita yang mungkin semakin sedikit, ya, semakin pancit dah pecutannya. Mungkin amalan-amalan lain juga kita rasa macam sama je macam bulan-bulan yang lain. Jadi baguslah kalau ada perasaan rasa cepat, perasaan macam menyesal. Ada perasaan tu pun dah kira bagus sangat dah. Jangan sampai tak ada perasaan langsung. Penyesalan adalah satu sikap orang soleh dan orang yang beriman. Apabila berlalu setiap hari, hari-hari keberkatan, walaupun kita rasa kita dah isi dengan sebaiknya, kita tak ada dah buang masa, tapi mesti ada juga perasaan penyesalan tak buat yang terbaik. Penyesalan kenapalah tak gandakan lagi. Jadi muslimin muslimat, malam ini dah masuk 10 malam yang terakhir. Malam ini dah masuk 10 malam yang terakhir. Masya Allah, Allahu Akbar. Okey, kita mulakan ya. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera ke atas kalian, rahmat Allah dan barakah Allah ke atas kalian. Wa maghfiratuh wa ridwanuh, dan redha Allah serta pengampunan Allah ke atas kalian. Itulah doa saya. Semoga kalian, saya juga, kita semua dalam rahmat, dalam barakah, dalam redha dan dalam maghfirah pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuhu wa ridwanuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Segala pujian bagi Allah, Tuhan yang mentadbir sekalian alam. Wassalatu wassalamu, salawat dan juga salam, ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, ke atas sekalian para nabi yang mulia, wa ala alihi, ke atas para ahli keluarga nabi-nabi, wa sahbihi, dan para sahabat ajma'in sekaliannya. Masya Allah. Okay, seperti biasa kita akan mulakan dulu dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah, 10 ayat awal dan akhir Al-Kafi dan Asma'ul Husna. Saya tak nampak berapa jumlah live di FB sebab saya tak tahu, yang nampak star saja. Ada yang kita baru mula dah bagi star ribu-ribu, ada star 16, sekarang star, subhanallah. Sumbangan star di FB dan juga sumbangan emoji-emoji macam bagi topi lah, ada air lah, macam-macam lah dekat TikTok. Semua itu akan bertukar menjadi sumber keuangan. Subhanallah, dia akan jadi sumber keuangan. Untuk satu star di FB, saya tak tahu di TikTok macam mana. Untuk satu star di FB, ia menyamai 5 sen dolar ataupun 20 sen Malaysia. Subhanallah. Encik, di FB ni tak nampak langsung. Cuba encik tengok. Subhanallah. Jadi setiap star yang kalian berikan, kami manfaatkan. Saya tak guna untuk peribadi. Subhanallah, star tu balik semula masuk kepada akaun kerja-kerja kebajikan amal dan juga untuk bayaran gaji pekerja kita yang memang sepenuh masa buat kerja amal. Jadi benda tu berkaitlah. Subhanallah, ramai juga. Subhanallah, dah 1.4K seperti biasa. Mari kita at-ta'awanu 'alal birri wat taqwa, tolong menolong di atas perkara kebaikan dan takwa. Fastabiqul khairat, kita sama-sama mengejar, bekerja-kerja, berlumba-lumba buat kebaikan. Bila nampak ada peluang nak dapat pahala, nak buat kebaikan, nak dapat pahala ibadah, terus buat, jangan tangguh. Antaranya yang kita boleh buat sekarang adalah tekan butang share. Subhanallah, supaya lebih ramai hadir. Kalau rasa segan nak tekan butang share, Ustazah saya segan kalau saya share, orang pun kata bajet bagus, Ramadan share ceramah, jadi saya malu. Atas apa pun sebab, kalau anda segan dan tak biasa share kuliah, anda boleh tinggalkan komen, bagi salam, mungkin tinggalkan komen-komen yang bagus, doakan sahabat-sahabat yang hadir. Sebab dengan cara itu engagement live kita juga naik. Sebab bila kita komen, insya-Allah sahabat-sahabat kita, kawan-kawan friend list kita akan dapat notification kita sedang komen. Jadi mereka pun akan tertarik. Engagement FB semakin lama semakin mencabar sebab mereka ni robot FB ni nak kita guna FB ad tu. Subhanallah. Muslimin-muslimat dimati Allah sekalian, kepada tim yang bertugas, seperti biasa tolong buat hebahan di IG. Ustazah cek, sekali-kali saya cek, kamu buat tak hebahan? Jemput sahabat-sahabat di IG untuk turut hadir sama. Kita tidak mampu nak kontrol 3 live serentak. Jadi sekarang ni kita cuba berkekalan dengan FB dan juga TikTok. Subhanallah, macam-macam soalan. TikTok ni laju sangat soalan. Ya, ada yang kata, Ustazah, adakah bila kita tergelincir dan maksiat itu adalah ujian? Betul. Tergelincir dan maksiat itu ujian. Kadang-kadang kita ni kalah dengan hawa nafsu. Kita tak nak. Kita buat pun dalam keadaan serba salah. Tergelincir juga. Sedahsyat apa maksiat yang kita lakukan, seteruk apa maksiat yang kita lakukan. Dan apabila kita bertaubat dengan taubatan nasuha, betul-betul menyesal sehingga keluar air mata, betul-betul menyesal sehingga kita terus meninggalkan maksiat tersebut, walaupun maksiat tersebut sudah berkali-kali kita ulang, menyesal, menangis, ulang lagi, Allahu Akbar. Sakitnya jatuh pada lubang yang sama, sakitnya menanggung rasa kecewa pada diri sendiri. Ya Allah, kenapa aku ulang lagi, ya Allah? Saya nak bacakan satu hadis Nabi SAW, hadis yang sahih. Rasulullah SAW bersabda, Masya Allah, ini merupakan hadis kursi. Allah berfirman, sesungguhnya hamba-Ku melakukan maksiat, lalu dia bertaubat dan aku mengampuninya. Kemudian hamba-Ku mengulangi lagi maksiat, lalu dia bertaubat dan aku mengampuninya. Allah bertanya, adakah dia tahu bahawasanya dia mempunyai Tuhan yang Maha Pengampun?
Allah ulang lagi, sesungguhnya hamba-Ku yang sama itu mengulangi lagi maksiat, lalu dia bertaubat dan Aku mengampuninya. Dan last kali Allah ulang berapa kali, Allah berfirman dalam hadis kursi, adakah hamba-Ku tahu? Maksudnya Allah kata, Allah berfirman, hamba-Ku ni tahu bahawa dia memiliki Tuhan yang Maha Pengampun, maka biarlah apa yang dia nak buat. Soalannya, Masya Allah, muslimin muslimat, itulah ujian bagi kita manusia. Kita bukan malaikat, kita bukan syaitan dan iblis selalu melakukan maksiat, kita bukan malaikat yang sentiasa melakukan taat. Kita adalah manusia yang sentiasa berjihad, berlawan, bertarung di antara maksiat dan ibadat. Subhanallah, Allahu Akbar. Ada waktu kita kalah, ada waktu kita menang. Subhanallah. Namun hakikatnya, erti kemenangan yang sebenar apabila kita tidak pernah berhenti untuk bertaubat, tidak pernah berputus asa dengan rahmat, tidak pernah berputus asa untuk kembali taat. Kena potong ni. Masya Allah. Kemenangan yang sebenar bukan kita sentiasa taat, sebab itu sangat mustahil, kita bukan malaikat. Tetapi hakikat kemenangan kita sebagai hamba adalah kita sentiasa berjuang untuk istiqamah dalam ibadat, untuk kembali taat. Subhanallah, muslimin muslimat. Kadang-kadang memang kita jatuh, tapi kita bangkit semula. Sebab itu, jangan pernah berhenti istighfar dan mohon taubat. Mudah-mudahan saat kita hayat kita tamat, jangan berhenti taubat. Mudah-mudahan saat kita tamat, nyawa kita tamat, mati, muslimin muslimat, kita dalam keadaan taat, bukan dalam maksiat. Subhanallah. Saya ulang lagi sekali, sahabat-sahabat, adik-adik yang Ustazah kasihi, ramai anak-anak muda ni, TikTok ni, sahabat-sahabat yang lebih kurang sebaya dengan saya, umur saya 39, ibu ayah, subhanallah, kita manusia, hamba Allah yang sangat lemah. Kita bukan malaikat, dan kita bukan syaitan yang selalu dengan maksiat, kita bukan malaikat yang selalu dengan taat. Dan erti kejayaan sebenar bukan saat kita langsung tak lakukan maksiat, sebab mustahil manusia tidak melakukan dosa. Itu disebut dalam hadis Nabi, al-insanu la yakhlu anil khati'i wan nisyan. Manusia itu tidak sunyi, tidak lepas daripada melakukan salah ataupun berdosa dan lupa. Muslimin muslimat, perjuangan kita yang sebenar adalah sentiasa berjuang di antara taat dan maksiat, berjuang untuk selalu taubat, supaya saat penghujung hayat kita dalam keadaan taat. Sebab itu, ulang-ulang taubat. Mudah-mudahan saat kita mati dalam keadaan bertaubat, bukan saat kita melakukan maksiat. Ada orang, dia putus asa. Dia kata, Ustaz, saya dah putus asa dah. Saya dah geram dah pada diri saya kecewa dah. Saya bertaubat, buat lagi. Saya rasa macam dah malas dah nak bertaubat. Entahlah, taubat saya buat lagi. Saya rasa nak marah pada diri saya. Buat apa taubat? Saya takut taubat tu tak bermakna, tak bererti. Tapi Allah, sebagaimana dalam hadis kita baca, Allah kata, biarlah hamba-Ku nak buat apa, kerana dia tahu dia memiliki Tuhan yang Maha Pengampun. Tapi dengan syarat sentiasa bertaubat. Sebab kita harap, kenapa? Kenapa tu? Kejap. Subhanallah. Allahu Akbar. Oh, minta maaf. Tiba-tiba saya dengar, sorry ya. Saya dengar anak-anak semua dah pergi sekolah.
Subhanallah, anak-anak semua dah pergi sekolah. Tiba-tiba saya dengar macam budak menangis kuat, tapi sebenarnya yang bertempik tu kucing. Subhanallah, padahalnya rumah kucing tu jauh juga. Punya dia tempik kuat tu macam kesakitan sangat. Sampai bunyi macam, yang ni ke? Allahu Akbar. Dia tersepit. Ya Allah, tengok ni. Yang ni. Oh, kamu yang tersepit, nangis macam baby nangis. Subhanallah, ni. Kamu masuk live hari ni. Saya duduk sini, saya tak tahulah kalian dengar tak, tapi suaranya kuat, bertempik, kuat sangat. Bertempik, rupanya. Yelah, kita kan duduk rumah taman, kita kena jaga. Kita tak boleh nak lepas-lepas kucing ni merata. Ni salah seekor ni. Subhanallah. Muka dia memang cute sangat. Okey, senyum sikit. Sakit lepas tu kita dah buat dah macam pagar supaya dia orang ni tak lepas keluar. Kalau lepas keluar kita takut dia pergi rumah majikan, buat haji kat majikan. Jadi dia cuba juga menyelit pagar bawah tu sampai dia tersepit separuh badan Oh, tersepit kat kepala. Ya Allah, dia cuba juga. Kamu tak sedar ke kamu dah besar? Masa kecil dulu kamu boleh ni. Lepas tu tersekat ni. Dia ada 4 beradik ni macam ni. Subhanallah. Ni umur dia berapa bulan senyum sikit. Dalam 4 bulan lebih. Subhanallah, Allahu Akbar. Suara dia punya kuat tu, ya. Sakit. Kuat lah. Sampai suami saya pun berlari, saya pun berlari. Padahal jauh. Bunyi macam baby. Ini ada 4 adik-beradik ni. Aduh lah, jaga anak, pasal jaga kucing, pasal ada anak, pasal ada hamster. Hamster dah kat 20 ekor. Tahu pun. Masya Allah, Allahu Akbar. Pagi-pagi ni kan, subhanallah, muslimin muslimat, kita bagi makan pada binatang dapat pahala sedekah. Itu hadis Nabi yang sahih. Ia dapat pahala sedekah. Bagi makan pada binatang dapat pahala sedekah. Tengok susah hatilah tu, sakit. Subhanallah. Nabi SAW ditanya pada sahabat, adakah memberi makan pada binatang itu diberi pahala? Lalu Nabi jawab, setiap yang kamu beri. Okey, tengok. Setiap yang kamu beri. Subhanallah, Nabi SAW bersabda, setiap yang kamu beri kepada sesuatu yang sesuatu kita panggil apa? Sesuatu yang basah. Nabi kata, kamu beri kepada sesuatu yang basah. Yang dimasukkanlah adalah basah, itu adalah merujuk kepada jantung. Setiap kamu beri yang ada jantung, maksudnya ada nyawa, dikira sebagai pahala sedekah. Sebab itulah, Masya Allah, kadang-kadang kita ni muslimin muslimat beri makan pada manusia, kadang-kadang kita nak jaga juga hati dan niat kita. Tapi bila kita bagi makan kepada kucing, insya-Allah terpelihara. Kita nak riak apa dengan kucing? Kucing bukan ada media sosial. Kucing ada. Kamu ada Facebook ke? Ada IG? Ada TikTok? Tak ada kan? Okey. Kalau kita bagi makan, kita buat baik, tak ada dia nak update kat status ke. Tak adalah bila kita bagi makan dia, kita kata, nanti dia cerita lah ni. Maksudnya, hari-hari kita bagi makan tu, subhanallah, mudah-mudahan, kita dapat pahala sedekah. Hari-hari kita keluarkan belanja daripada rezeki Allah bagi. Kat rumah ni ada 7 ekor kucing ni, dia ada 4 adik-beradik. Mak ayah ini ikut mak ni. Gitu. Macam-macam lagi binatang. Anak dalam 20 ekor kat 30 ekor. Bagi makan, lepas tu anak pun kami makan. Macam zalim bunyi kan. Bagi anak makan, lepas tu kami makan. Tapi itulah. Dah. Masya Allah. Suara punya kuat. Tak biasa dengar. Itulah, tak sedar diri dah besar. Nak pergi menyelit dekat pagar. Okey. Subhanallah. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Masya Allah. Ada yang 40 lebih. Ada hadis Nabi yang lain, barang siapa yang menanam satu tanaman lalu dimakan oleh binatang, semua dikira sedekah. Nak katanya muslimin muslimat, sebab itu ada sahabat Nabi nama Abu Hurairah kan, diberi gelaran Abu Kucing. Sebab itu salah satu contoh, dan Nabi pun menggalakkan dan dikatakan itu binatang kesayangan kan. Okey, Alhamdulillah. Tadi kat mana ya? Jadi jangan berputus asa untuk mohon taubat walaupun kita kecewa dengan diri kita sendiri.
supaya mudah-mudahan masa kita mati tu dalam keadaan bertaubat. Masya Allah, Allahu Akbar. Mohon doakan kucing saya. Kucing saya, adik Abu hilang dah 9 hari, selamat kembali ke rumah. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, saya datang rumah cari makan. Ada yang minta doakan kucing dia nama Abu, dah 9 hari. Saya faham sangat. Saya pernah bapak pada kucing tadi tu, nama dia Momo. Dia besar ni, besar sangat, besar macam ni. Momo, bapak dia pernah hilang. Masa tu saya nak pergi umrah. Sehari sebelum nak bertolak umrah, Momo hilang. Cari dalam taman itu ini, tak jumpa, tak tahu. Lepas tu pergi umrah dalam keadaan ingatkan Momo, berdoa tak berhenti, ya Allah pulangkanlah kembali Momo. Kalau pun ada orang ambil, biarlah orang tu jaga betul-betul. Sebab Momo tu walaupun besar, nampak muka macam abang kawasan, muka tu macam ganas je, tak pernah senyum macam tu kan, macam tak ada perasaan, makan tak ada perasaan, tapi manja dan takut dan malu pada orang. Bila sampai pada kita terus lentang badan, terbuka macam tu nak suruh gosok dia. Besar bapak hilang. Sampai di Mekah, sampai di Madinah, saya duk buat solat hajat, duk doa untuk Momo. Hari pertama duk telefon tanya anak macam mana Momo, bukan tanya anak, tanya Momo perasaan tu. Lepas tu hari kedua, masuk hari ketiga, Allahu Akbar, dia orang kata Umi tiba-tiba je Momol muncul depan pagar rumah. Tiba-tiba je, tak tahu macam mana Momol muncul. Subhanallah, tak tahu 3 hari duduk mana. Jadi subhanallah, mudah-mudahan ya, gitu. Lepas tu baru ni Momo ni bapak dia macam kadang tu dia nak pergi jalan kan. Kita memang dah cuba dah jaga pagar rumah tak buka, tapi kadang-kadang ada terbuka dia keluar. Bulan Ramadan sekali lagi Momo hilang. Lepas kami balik tarawih, lepas tu buka pintu, tiba-tiba Momo terus berlari tak dapat dikesan, tak tahu pergi mana, keluar daripada pagar. Saya, suami, anak-anak keliling taman panggil Momo. Anak-anak dah menangis, tidur dan keadaan menangis sebab bimbang. Sebab kucing macam tu, sebab bulu tebal, mungkin ada orang berminat. Kalau orang yang berniat tak baik, dia boleh jual. Kami dapat orang hadiahkan. Kucing comel-comel tu orang hadiahkan mak ayah dia, mak bapak comel-comel hadiahkan. Lepas tu kami jaga, beranak lah mereka tu. Okey, lepas tu ni malam Ramadan dalam minggu lepas, semua saya tengok anak-anak tidur, keadaan menangis, tersedu-sedang tidur juga sebab dah lewat dah 2-3 jam. Panggil Momo pergi keliling taman, tak jumpa. Lepas tu semua dah tidur, saya pun tak boleh lena tidur. Masa tu pukul 1 lebih dah tak boleh. Saya kata, ya Allah, macam manalah Momo ni. Lepas tu saya pun turun tengah malam seorang-seorang, saya pakai telekong, saya turun. Lepas tu saya doa betul-betul, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Pagar rumah kita buka, takut Momo balik. Lepas tu saya zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagiku, bagi kami dialah sebaik-baik penolongku. Subhanallah, saya ulang, saya pun serah, ya Allah, aku bertawakal padamu, aku serah, ya Allah, kami usaha dah cari mana Momo hilang ni. Lepas tu saya pun buka lah pintu rumah, bukan pintu pagar, pintu rumah kita. Saya pun buka, saya pun panggil sekali je, Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, Momo, oh Momo. Tiba-tiba dia berlari, dia duduk depan. Ya Allah, Momo, kamu pergi mana? Tiba-tiba je, dah pukul 1 lebih, panggil sekali, Momo, tak, dia datang. Lepas tu dia terus macam peluk kita. Macam itulah muslimin muslimat, mudah-mudahan kasih sayang yang kita bina sesama manusia dan binatang ini. Tuan-puan sekalian, kita dah baca firman Allah, hadis Nabi yang menjelaskan bahawa di akhirat kelak binatang juga akan dibangkitkan. Binatang-binatang yang ada kaitan dengan hidup kita akan dibangkitkan untuk menjadi saksi kebaikan yang kita lakukan terhadap mereka. Dan binatang-binatang yang didera dan diseksa juga akan menjadi saksi muslimin muslimat di atas kezaliman yang kita buat. Jangan kita fikir kita buat aniaya pada anjing tidak akan dihisap. Alah, anjing binatang najis kot, sepak-sepak anjing. Akan dihisap perbuatan jahat yang kita lakukan. Kita beri minum kepada anjing, beri makan pada anjing pun diberi pahala yang begitu besar. Sebab itu muslimin muslimat dimati Allah sekalian,
Jangan ingat perbuatan jahat kita pada binatang. Ada orang dia kata, alah kita buat jahat pada orang kafir. Orang kafir tak apa. Buat khianat, buat fitnah pada orang kafir, muslimin muslimat juga dikira berdosa besar. Bukan kata kalau buat jahat pada orang kafir kita dibenarkan. Alah orang kafir, ngutuk, keji orang kafir, tak dibenarkan. Subhanallah, binatang, tumbuhan, beli banyak-banyak pokok tak siram, itu zalim, dia dahaga. Patutnya kita kena jaga. Keperluan dia adalah air dan juga baja. Lepas tu ni air sungai jangan dikotorkan, bukit perlu dijaga dan sebagainya. Ini buat hiking, lepas tu kotorkan bukit bukau. Kemudian bila berlaku banjir, air hujan turun, sampah sarat daripada bukit kawasan hiking turun ke bawah, tersumbatlah longkang-longkang, tersumbatlah sungai, lepas tu berlaku banjir. Kita duduk kesian sedih, doakan, rupanya kita penyumbang kepada longkang-longkang tersumbat. Semua itu akan dihisap. Pergi hiking, pergi situ, pergi sini, lepas tu sampah tinggalkan, lepas tu buang sampah merata-rata. Saya kalau nampak orang buang sampah kereta kat depan, geramnya. Kalau lah tak fikir traffic light tu kalau lama, memang saya turun ketuk. Lepas tu hulur balik, rasa nak buat macam tu, ketuk hulur balik. Encik tersalah ni, encik tersalah, ini bukan tong sampah, ini jalan raya. Rasa macam tu nak buat. Encik tersilap kot ya, encik tersilap. Saya pernah ada orang buang, sebab masa tu dia parking. Maksudnya dalam kereta dia parking tepi jalan, bukan parking betul-betul, dia menunggu. Lepas tu dia minum air kotak, dia buang macam tu je. Dia buang je air kotak tu keluar. Ini bukan parking betul-betul, parking yang blok orang belakang ni, sebab dia menunggu orang yang turun. Lepas tu saya buat apa? Saya ambil air kotak tu, lepas tu saya bagi. Saya kata, Kak, akak tersalah kot buang sampah ni. Saya kata, dia pun jawab, tak, memang saya buang. Dah habis dah air kotak tu yang buang dah tu. Saya ni kan, akak tahu tak apa hukum buang sampah macam ni? Akak tahu tak? Serius, cerita benar, cerita jujur, saya tanya. Akak tahu tak apa hukum buang sampah merata-rata macam ni atas jalan raya ni? Kenapa? Apa hukum dia? Salah ke? Dia tanya, salah ke? Lepas tu dia jawab apa? Dia kata, kan ada tukang-tukang cuci tu, majlis pembandaran tu, bandaraya tu, ada makcik-makcik tukang cuci, kan dia orang kan kutip-kutip sampah ni. Masa dia jawab tu, dia bukan jawab dalam keadaan sinis. Dia bukan jawab, alah kau tak, nanti makcik tu tak ada konjor, kan? MPS, majlis pembandaran. Tapi dia jawab, saya dah habis tu yang saya buang tu, dah habis dah. Kak tahu tak, tak boleh, tak elok buat macam ni. Sebab baru saya terima, masa tu saya belajar sesuatu, ada orang dia tak faham. Nak kata dia buat-buat macam tak logik, sebab muka dia tu macam innocent lah. Lepas tu dia jawab, oh tak boleh kan memang selalu bertugas dia orang bersih-bersih. Memang bukan haram, tapi boleh jatuh makruh Kak. Allah tak suka. Makruh, kalau buat ulang-ulang selalu boleh jadi berdosa Kak. Allah tak suka kita mengotorkan alam. Subhanallah, menyusahkan orang. Dan kadang-kadang bila hujan, air ni berkumpul, dia kata, oh minta maaf. Dia pun buka pintu, lepas tu dia ambil. Tapi saya dah pegang, saya bagi kat dia. Okey, tak apa, minta maaf. Saya tak buang lagi dah lepas ni. Okey, saya faham, makruh ya. Nak kata haram tak boleh juga ya, muslim-muslimat. Tapi Allah tak suka. Masya Allah, Allahu Akbar. Semua itu akan dihisap, muslimin-muslimat. Semua itu akan dihisap. Bukan main-main, semua akan dihisap. Masya Allah, Allahu Akbar. Okey, minta maaf dah 7.30. Kita dah mula mukadimah begitu begini, tapi kita tak boleh tinggalkan rutin harian kita, walaupun bukan mula, tengah pun tak apa. Al-Fatihah 10 ayat awal dan 10 ayat akhir Al-Kafi, kemudian Asmaul Husna. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, 10 ayat awal dan akhir Al-Kahfi. Subhanallah, rupanya ramai 35k di FB. Di TikTok 1.8k. Masya Allah, Allahu Akbar. Subhanallah, muslimin muslimat. Okey, doakan kakak saya macam-macam. Hati kembali ke jalan Allah. Amin, amin. Kita sama doakan. Okey, sekarang nak baca 10 ayat awal dan akhir Al-Kahfi. Sahabat-sahabat boleh stay dengan saya. Kalau nampak mata saya macam sembab, malam tadi tidur dan 2 jam saja. Habis live sambung kerja, dapatlah dalam pukul 3 lebih, dah bangun pukul 5, jadi dia lebih kurang begitu. Ustaz nanti kan dulu tak habiskan semua adik-beradik tadi. Adik-beradik tadi dah dekat pukul 8. Boleh ya? Tak dalam bakul. Pak beradik. Okey, subhanallah. Okey, kita akan baca. Sebab kita akan baca lepas ni beberapa hadis Nabi yang berkaitan dengan berkejaran melakukan kebaikan, dan kita akan dapat ilmu-ilmu yang berharga. Saya dah study dulu hadis yang kita nak bacakan hari ini. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخئ نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Seperti biasa, bila sampai 10 ayat terakhir, kita akan ulang 3 kali doa Ashabul Kahfi. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana, wahai Tuhan kami, atina, kurniakan kepada kami, min ladunka, daripada sisimu ya Allah, rahmatmu ya Allah, pertolonganmu, rezekimu, kecukupan daripadamu, perlindungan daripadamu, jalan keluar daripada setiap kesulitanku ya Allah. Kepadamu lah ya Allah kami memohon rahmatmu. Wahayyi' lana, sempurnakanlah bagi kami ya Allah, min amrina, dalam segala urusan-urusan kami, urusan hidup, urusan mati, urusan di mahsyar sehingga berakhir di syurga, urusan pekerjaan kami mencari rezeki, urusan perniagaan kami, urusan anak-anak, urusan keluarga, urusan Ramadan, urusan ibadah, urusan dengan jiran-jiran, urusan dengan suami, urusan nak raya, semua urusan ya Allah, besar dan kecil ya Allah, sempurnakanlah segala urusan kami ya Allah, rasyada, dengan petunjukmu yang jelas, bimbinganmu yang jelas ya Allah, pertolonganmu yang jelas. Amin ya Rabbal Alamin. Subhanallah, Allahu Akbar. Itu doa Ashabul Kahfi. Saya dah jelaskan semalam, kita dah jelaskan, selalu jelaskan. Tapi siapa yang, subhanallah, kita tahu hadis Nabi yang sahih, siapa yang menghafal dan beramal dengan 10 ayat terawal surah Al-Kahfi, Nabi sebut
akan selamat ia daripada fitnah Dajjal. Fitnah Dajjal fitnah paling dahsyat. Dan kenapa umat Nabi Muhammad dipilih oleh Allah untuk berhadapan dengan fitnah Dajjal? Kerana umat Nabi Muhammad adalah umat yang terbaik. Umat-umat yang terdahulu walaupun hidup 1000 tahun kuat ibadah, tapi mereka tidak kuat untuk menghadapi fitnah Dajjal. Subhanallah, itu disebut dalam perbualan Nabi Musa kalamullah. Kan kenapa Nabi Musa diberi gelaran kalamullah? Nabi Musa berkata-kata dengan Allah. Kalamullah, kata-kata Allah. Kerana Nabi yang paling banyak berbicara dengan Allah secara terus adalah Nabi Musa alaihissalam. Dan nama Nabi yang paling banyak disebut di dalam Al-Quran adalah Nabi Musa. Subhanallah. Ada yang tanya, bukankah Al-Quran itu adalah, subhanallah, kitab untuk Nabi Muhammad? Kenapa bukan nama Nabi Muhammad yang paling banyak, paling kerap disebut dalam Al-Quran? Kenapa Nabi Musa, kisah yang paling banyak diulang, dan Nabi Musa yang paling kerap sebutan namanya disebut di dalam Al-Quran? Kerana pengajaran dan kisah Nabi Musa alaihissalam yang begitu banyak, yang sentiasa berulang-ulang sampailah kepada hari ini, muslimin muslimat. Subhanallah. Antara perbualan Nabi Musa, ya Allah, sesungguhnya aku membaca ada satu umat yang terbaik di kalangan manusia yang terpilih untuk menghadapi fitnah Dajjal. Jadikanlah ia umatku. Allah menjawab, ia adalah umat Muhammad. Subhanallah. Walaupun kita rasa umat Nabi Muhammad sekarang macam lemah, macam sekian-sekian, muslimin muslimat, kalau zaman-zaman terdahulu, Nabi-Nabi terdahulu, ada Nabi yang diuji apa, muslimin muslimat? Ada Nabi yang diuji dengan kaumnya melakukan liwat. Nabi Lut, kan, sodomi. Ada pula Nabi yang menghadapi kaum dia buat kemungkaran sembah berhala. Ada kemungkaran langgar satu larangan. Macam itulah. Tetapi umat Nabi Muhammad mengulangi semua dosa maksiat. Zaman Arab Jahiliyah, subhanallah, anak perempuan dibunuh hidup-hidup. Tapi zaman sekarang, anak lelaki ke anak perempuan tak kira, dibunuh hidup-hidup. Bahkan sebelum lahir dah dibunuh dengan cara menggugurkan dengan sengaja. Subhanallah. Maksudnya, segala fitnah, kejahatan umat terdahulu terkumpul pada umat akhir zaman, itu umat Nabi Muhammad. Maksudnya segala ujian, segala musibah, segala galanya. Apa musibah yang tidak dilalui? Subhanallah, banjir, musibah taufan, ribut, semua bencana alam. Yang kalau umat terdahulu, satu bencana alam untuk satu umat. Tetapi semua bencana alam yang terdahulu terkumpul bagi umat Nabi Muhammad. Sebab itu sebenarnya kekentalan, kekuatan, kekuatan kita telah dididik oleh Allah sejak daripada kecil. Fitnah media sosial adalah fitnah umat Nabi Muhammad saja. Sebelum umat Nabi Muhammad tidak ada fitnah media sosial. Dan memang itulah fitnah paling besar, yang mana manusia boleh duduk di dalam rumah tapi melakukan maksiat yang begitu banyak melalui telefon. Boleh tengok pornografi, boleh tengok satu benda yang melarangkan, melalaikan sehingga solat lambat, kadang sampai tak solat. Kadang tengok benda-benda yang lucah sehingga melakukan maksiat seorang diri. Duduk dalam rumah, duduk dalam bilik, tetapi berhubung dengan di luar sehingga membuka segala aurat, membuka semuanya. Subhanallah, suami orang, isteri orang boleh melakukan maksiat, kan, anak dara dan sebagainya. Subhanallah, masuk semua. Dulu nak buat maksiat kena keluar daripada rumah, cari maksiat kat luar rumah. Tapi sekarang maksiat masuk ke dalam rumah, masuk ke dalam bilik. Ibu bapa ingat anak duduk diam dalam bilik itu, ibu bapa rasa lega. Oh, anak-anak saya tak keluar lepak. Oh, anak-anak saya kami jaga. Dia orang memang okey. Tapi ramai mana ibu bapa tak sedar, anak-anak bergelumang maksiat di tengah malam yang sunyi sepi, ibu bapa sedang lena tidur. Subhanallah, na'udzubillahi min zalik. Sebab itu cabaran umat akhir zaman sangat hebat, sehingga kan Allah memilih umat yang terbaik, umat yang paling kuat, itu umat akhir zaman, umat Nabi Muhammad, untuk menghadapi fitnah Dajjal. Kita bukan kata itu satu kemuliaan, tetapi itu nak diberikan kayu ukur. Umat yang terpilih untuk menghadapi fitnah paling berat adalah fitnah Dajjal, ialah umat Nabi Muhammad. Tetapi Nabi Muhammad bukan sekadar memberikan satu peringatan yang menakutkan, tetapi Nabi Muhammad dah siap-siapkan dah wasiat. Hadis yang sahih, barang siapa yang menghafal, beramal, menghayati 10 ayat awal surah Al-Kahfi, subhanallah, maka dia akan diselamatkan daripada fitnah Dajjal.
Kita mungkin tak sempat jumpa Dajjal mata satu tu, tak sempat. Tetapi kita dah bertemu daripada dulu lagi, zaman Nabi lagi dah ada Dajjal kecil. Fitnah-fitnah yang lain. Fitnah ni maksud ujian terhadap dunia, ujian terhadap riak, takabur, ujub, ujian terhadap harta, ujian terhadap pangkat, ujian terhadap kemasyhuran. Hari ni ujian terhadap kemasyhuran sangat dahsyat. Sebab kalau dulu jadi artis baru boleh masyhur, berlakon masuk TV boleh jadi barulah masyhur. Tapi sekarang siapa boleh masyhur? Dengan cara yang salah, dengan cara maksiat, dengan cara apa pun semua. Anak muda semua nak buat sesuatu walaupun menjatuhkan maruah, sanggup buat kerana nak masyhur, kerana mereka nampak bila glamour, bila masyhur boleh keuntungan dunia, bisnes laju, buatlah macam mana pun. Muslimin muslimat, kemasyhuran bukan semuanya jelek, bukannya buruk, bukannya terhina, tetapi siapa yang menjadikan masyhur itu sebagai satu alat untuk menyebarkan kebaikan, maka masyhur itu bukan satu keburukan. Sebab yang paling masyhur di dunia ini, manusia yang paling glamour, paling popular adalah Nabi Muhammad SAW. So dunia kenal, orang bukan Islam pun kenal, lawan kenal, kawan kenal. Tidak ada yang lebih masyhur manusia yang diberi nama Muhammad Rasulullah SAW, Muhammad bin Abdullah. Namanya sentiasa disebut dan tidak ada nama yang lebih banyak disebut pada setiap saat, kerana azan berlaku setiap saat. Cuma berbeza mengikut tempat, mengikut daerah, mengikut negeri, mengikut negara. Tapi setiap saat berlaku azan. Sebab itu waktu Zuhur tu berbeza-beza. Bersambung-sambung, azan berlaku pada setiap saat azan berlaku. Bermaksud setiap saat disebut nama Nabi Muhammad SAW. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Dan masyhurnya Nabi SAW daripada zaman Nabi sebelum dilantik menjadi Nabi. Ketika Nabi masih remaja, Nabi masyhur, diberi gelaran Al-Amin, orang yang amanah. Kota Mekah semua kenal Muhammad bin Abdullah. Dia masyhur dengan akhlaknya yang baik. Subhanallah, daripada kemasyhuran akhlak yang baik, orang beri kepercayaan, orang beri amanah. Lalu tersebarnya agama Allah lebih mudah bila Nabi Muhammad dikenali. Sebab itu ada orang yang kata ustazah ni gila glamour, ustazah ni gila popular, ustazah ni gila masyhur, suka menunggang isu, suka menunggang, kalau ada isu viral sibuklah dia nak ulas. Saya bukan ulas semua, banyak yang saya tengok rasa nak ulas tapi sabar. Ada yang kita nampak gini-gini, tahan diri, tak apalah dah ramai orang ulas. Bukan semua isu kita ulas. Subhanallah, ustazah ni gila glamour, kan gila popular. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Sebab itu ada dua perbezaan. Ada yang menggunakan masyhur untuk kebaikan, dikenali, kemudian ada trust, ada orang percaya, terus kita plan. Masyhur bukan satu anugerah tapi satu amanah. Bila kita anggap ia satu amanah, subhanallah, kita manfaatkan sebaiknya. Ajak orang buat kebaikan, sebarkan kebaikan. Subhanallah, tak salah. Tapi ada golongan yang kedua. Masyhur dijadikan sebagai satu anugerah, bukan amanah. Maka bila dianggap sebagai anugerah, dia boleh jadi musibah. Lalu dia manfaatkan untuk, walaupun bimbang sebut atas nama agama sekalipun, tetapi sebenarnya hakikatnya di dalam hatinya adalah untuk tujuan dunia, bukan tujuan akhirat. Subhanallah, na'udzubillah, ini akan jadi satu musibah. Jadi tuan-puan dimati Allah sekalian, nak sebut fitnah begitu banyak. Fitnah ingin masyhur, fitnah mahu kuasa, terlalu banyak muslimin muslimat fitnah akhir zaman. Jadi kalau kita tak sempat jumpa fitnah Dajjal, dan Nabi sebut siapa yang menghafal, beramal dan menghayati 10 ayat awal surah Al-Kahfi, subhanallah, dia akan selamat daripada fitnah Dajjal. Jadi insya-Allah, kalaupun kita tak sempat jumpa fitnah Dajjal yang paling dahsyat itu, tapi sebab kita beramal, Allah lindungi kita daripada segala fitnah-fitnah antara yang disebutkan tadi. Bukan semua list tu, ada banyak lagi list fitnah, ujian-ujian akhir zaman. Jadi insya-Allah dengan beramal kita dilindungi daripada segala fitnah yang kita sebutkan tadi. Di sana ada satu lagi hadis Nabi, barang siapa yang membaca, kalau 10 ayat awal Nabi sebut menghafal, tapi 10 ayat akhir Nabi sebut membaca. Tapi mesti dengan menyertai dengan apa? Muslimin muslimat, beramal. Jadi kena fahami maksud, kemudian kita beramal. Jadi nak baca 10 ayat akhir surah Al-Kahfi pula, ini rutin. Mungkin ada yang baru sertai, subhanallah, ada 4K yang hadir di FB. Terima kasih banyak yang hadir lebih kurang 4K di FB.
Okey, di TikTok dan 1.9 jadi dalam 6K yang hadir. Subhanallah. Nanti saya hadiahkan muslimin-muslimat dengan 4 adik-beradik kucing yang comel tadi. Nanti. Dah dekat dah masa 15 minit lagi. Saya tak boleh lama sebab ada ceramah lain pula lepas ni. Suara saya dah serak. Malam tadi buat live pukul 10.30 sampai 1.30. 3 jam non-stop. 3 jam non-stop. Kesannya adalah sakit tekak. 3 jam non-stop. Siapa yang sudi tengok, tolong tengok balik. Sokong kita. Malam tadi kita ada buat live 3 jam. Pukul 10.30 sampai 1.30 malam. Masya Allah. Allah Akbar. Jadi tidur dalam 2 jam lebih, suara dah tak ada. Jadi tak boleh nak lebih sangat. Tapi kita baca juga 10 ayat akhir surah Al-Kahfi ni. Okey. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فهبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم. Subhanallah. Alhamdulillah. Subhanallah, muslimin muslimat, Nabi SAW bersabda, Inna lillah, sesungguhnya bagi Allah, tis'atun wa tis'ina isman, bagi Allah ada 99 nama, mi'atan illa wahidan, 100 kurang 1, maksudnya 99. Man ahsaha, barang siapa yang menghafalnya. Para ahli ulama kata bukan sekadar menghafal, tetapi memahami, menghayati dan beramal dengannya. Kalau kita tak mampu nak menghafal dan beramal semua, kita pilihlah mana-mana nama Allah Asmaul Husna untuk kita beramal. Nabi sebut siapa nama Allah ada 99, 100 kurang 1, barang siapa yang menghafal, beramal, menghayatinya, dakhala jannah, dia pasti akan masuk syurga. Dia akan dimasukkan Allah ke dalam syurga Allah. Masya Allah. Sebab itu kalau kita belajar-belajar muslimin muslimat, kalau kita ni nak masuk syurga Allah, Allah lebih kuat nak masukkan kita ke dalam syurganya. Kita memang nak masuk syurga Allah, tapi kadang kita tak kuat sangat pun berusaha. Berusaha biasa-biasa je, tak macam berusaha untuk dapat dunia. Berusaha dapat dunia, tidur lewat, bersungguh-sungguh berniaga, bangun awal gini-gini, macam-macam lah kita kalau untuk bahagia dunia. Sebab bahagia dunia, usaha terus dapat. Usaha banyak dapat banyak, usaha sikit dapat sikit.
Sebab nampak terus depan mata. Tapi apa yang kita usahakan untuk akhirat tak nampak lagi. Ia bergantung kepada keimanan, kepercayaan kita. Kalau betul kita percaya wujudnya syurga, kita mesti kuat untuk berusaha dapat syurga. Tapi begitulah hakikat diri kita. Ramadan yang datang pun ramai dengan kita yang amalannya sama je. Baca Quran awal-awal je semangat. Perangai masih tak berubah, ramai lagi muslimin-muslimat. Itu yang saya sebutkan, kita cakap kita nak syurga Allah. Hakikatnya kita tidak kuat sangat berusaha untuk dapat syurga Allah. Sebab itu di sana Allah bukakan jalan-jalan yang begitu luas untuk syurganya. Sebab Allah ciptakan syurga yang begitu indah, bukan untuk diisi oleh pokok-pokok yang ada di dunia yang tak pernah berhenti berzikir. Pokok-pokok, rumput-rumput tu yang bernyawa tu tak pernah berhenti berzikir. Binatang-binatang juga adalah makhluk Allah yang sentiasa berzikir. Tapi bila berlaku saja bila berlaku kiamat, bumi ini akan dihancurkan muslimin muslimat. Mereka semua tidak dibangkitkan semula. Tetapi makhluk yang paling kurang berzikir, paling kurang melakukan ibadah, yang paling banyak melawan Allah, yang paling sombong dengan Allah, makhluk yang bernama manusia. Bukan binatang, bukan tumbuhan, bukan makhluk-makhluk yang bernyawa yang lain. Tapi manusia yang paling kurang bersyukur kepada Allah. Ini disebut di dalam Al-Quran. Namun syurga yang begitu indah memang diciptakan untuk manusia. Sekuat apa kita nak masuk syurga Allah? Dan hakikatnya kita tidak sangat kuat. Mulut cakap nak syurga, tapi tindakan kita tak kuat nak bertahan bangun malam. Tak kuat nak baca Quran banyak-banyak. Tak kuat nak zikir sampai ribu-ribu. Kita lemah. Subhanallah. Mungkin ada waktu semangat, banyaknya kita luntur. Subhanallah, sekuat apa Allah lebih kuat nak masukkan kita ke dalam syurganya. Sebab itu bila kita belajar, kita baca kitab-kitab ni, kita belajar-belajar lagi, kita dapati sesungguhnya jalan-jalan ke syurga Allah itu jauh lebih mudah, jauh lebih banyak berbanding jalan ke neraka. Sebenarnya Allah susahkan kita untuk buat maksiat. Dengan ada ancaman dan kesan buat maksiat, wajah jadi keruh, rizki jadi sempit, hati resah gelisah. Allah terus beri kesan maksiat. Sebab itu ada buku khas kesan-kesan maksiat kepada pelaku maksiat di dunia lagi. Dunia lagi pelaku maksiat walaupun nampak kaya raya hidup senang lenang, tetapi Allah mengambil daripada hatinya hakikat ketenangan yang sebenar. Subhanallah. Biasanya kalau nampak kaya raya mungkin ada masalah dengan anak-anak, mungkin ada masalah dengan keluarga, mungkin ada masalah dari sudut kesihatan. Kita tak tahu. Subhanallah. Sebab itu sebenarnya Allah menyukarkan kehidupan pelaku maksiat walaupun nampak zahirnya gembira, seronok, bahagia, kaya raya. Dan Allah memberikan kemanisan, ketenangan bagi orang yang melakukan taat. Sebab itu jalan-jalan ke syurga sebenarnya Allah buka begitu banyak, begitu luas, begitu mudah. Contoh muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Nabi SAW bersabda, Subhanallah walhamdulillah tamla'u wa tamla'ani bainal ardi was samawat. Nabi bersabda, hadis yang sahih dan kita Riyadhus Salihin, kita dah baca pada siri yang terdahulu, awal-awal dulu. Nabi bersabda, sesungguhnya kalimah subhanallah walhamdulillah yang kita sebut dengan penghayatan. Maksud subhanallah apa? Maha suci Allah. Walhamdulillah, segala pujian bagi Allah. Sebut dengan hati, maha suci Allah. Ya Allah, Maha suci Allah. Apa maksud maha suci Allah? Kita menyucikan Allah daripada sekalian pergantungan saya daripada Allah. Ya Allah, maha suci Allah. Engkaulah satu-satunya Tuhan. Maha suci Allah daripada sekutu. Subhanallah, kadang-kadang kita ini hidup bergantung saya daripada Allah. Bergantung kepada nama yang kita ada, kuasa yang kita ada, orang-orang kuat yang kita kenal. Kan? Tolonglah awak je. Saya tak ada orang lain. Saya harap pada awak. Tolonglah awak kan ada kenal-kenal, na'udzubillah min zalik. Minta tolong boleh, tapi jangan hati sampai bergantung kepada manusia. Minta tolong itu fitrah. Manusia memang perlu minta tolong dan diberi pertolongan dan beri pertolongan. Subhanallah. Tapi hati bukan letakkan kejayaan dan hasil itu kepada manusia. Tetap bergantung pada Allah. Itu dah belajar dalam bab tawakal muslimin muslimat. Hari ini siri kuliah Riyadhus Salihin yang ke-140. Subhanallah. Jadi, Masya Allah, muslimin muslimat, kita sebut apa ya? Start loss lah pula. Bergantung. Okey. Jadi, kita baca Asmaul Husna. Tak apa, walaupun bukan awal, tapi tengah-tengah.
Nabi kata siapa yang baca ni, man asaha dakhal jannah, akan masuk syurga. Kita tak kuat nak masuk syurga. Kita nak masuk syurga Allah tapi pada lidah, tapi tak kuat dengan ni, Allah buka jalan. Nabi SAW bersabda, siapa yang sebut subhanallah, maha suci Allah, walhamdulillah, segala puji bagi Allah, pahalanya akan memenuhi antara langit dan bumi. Muslimin muslimat, berapa ukuran langit dan bumi? Tidak ada measurement ataupun ukuran yang tepat. Sebab tidak ada saintis, teknologi tidak akan dapat mencapai langit. Langit tempat tinggal para malaikat, para nabi. Subhanallah. Yang kita nampak tu awan, langit tinggi lagi, atas daripada bumi, langit tinggi lagi, kan, daripada galaksi-galaksi, Bima Sakti dan sebagainya. Tinggi lagi, itu langit Allah, tempat tinggal para malaikat yang Nabi Muhammad SAW dinaikkan ke langit. Masya Allah. Nabi sebut, siapa sebut dengan hati, maksudnya dengan khusyuk, dengan mengakui lah, subhanallah walhamdulillah, pahalanya memenuhi antara langit dan bumi. Subhanallah, Allah Akbar. Ada banyak lagi contoh zikir yang lain. Nabi sebut, kalimatan habibatan ila rahman, khafifatan ala lisan, saqilatani fil mizan, subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Subhanallah. Itu hadis yang sahih. Nabi SAW bersabda, 2 kalimah yang dicinta oleh Allah sungguh ringan pada sebutan, namun berat pada timbangan. Maha suci Allah dan pujian baginya, Maha suci Allah yang teragung. Subhanallah. Nabi SAW bersabda, 2 kalimah yang ringan pada lidah, 2 kalimah yang sangat dicintai oleh Allah. Allah sangat mencintai 2 zikir ini. Siapa yang berzikir dengan zikir ini bukan dapat cintanya manusia, bukan dapat cintanya daripada orang-orang yang dicintai, tetapi orang yang berzikir dengan zikir ini dapat cintanya Allah. Dan apabila Allah mencintai seseorang, maka Allah akan isytiharkan kepada para malaikat. Ini hadis yang lain pula. Saya nak habiskan dulu hadis ni. Nabi sebut 2 kalimah yang sangat dicintai oleh Allah, yang ringan pada lidah, namun ia berat pada timbangan amal. Dia akan jadi pemberat timbangan amal di mahsyar kelak. Ringan pada lidah, nak sebut percuma, tak perlu pun kita sampai susah payah nak sebut, ringan. Nabi sebut kalimah itu adalah subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Itu yang ada nasyid tu, subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, kalau nak list bentuk-bentuk yang Allah buka peluang untuk ke syurganya, untuk amalan-amalan, sebenarnya memang benar. Jalan dan laluan ke syurga lebih banyak, lebih luas dan lebih mudah berbanding jalan ke neraka. Bahkan orang yang melakukan maksiat, Allah memang sempitkan. Wajah jadi keruh, hidup tak tenang, kadang rezeki sempit, walaupun nampak macam bahagia, tapi jiwa tenang itu tidak ada. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, Masya Allah. Nabi SAW bersabda, hadis yang sahih, muslimin muslimat, ya Allah, indah sangat. Nabi menceritakan dalam satu hadis, apabila Allah mencintai seseorang, lalu Allah akan berfirman kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, sesungguhnya aku mencintai si fulan. Subhanallah. Wahai Jibril, sesungguhnya aku mencintai si fulan. Lalu malaikat Jibril pula sebagai ketua para malaikat lalu pergi berhadapan dengan seluruh para malaikat. Lalu malaikat pun menyebut, wahai sekalian para malaikat, sesungguhnya si fulan itu adalah manusia yang dicintai oleh Allah. Maksudnya Allah apabila dia mencintai seseorang hamba, Allah akan isytihar kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, sesungguhnya aku mencintai si fulan, maka cintailah dia wahai Jibril. Subhanallah, maka cintailah dia wahai Jibril. Bila malaikat Jibril dengar, malaikat Jibril pula berhimpun duduk di hadapan para malaikat untuk berikan isytihar kepada sekalian malaikat. Wahai para malaikat sekalian, sesungguhnya si fulan itu, ni masih hidup ni, sesungguhnya si fulan itu adalah
manusia yang dicintai oleh Allah, maka cintailah dia. Namun ada peringatan. Nabi SAW sambung sabdanya, apabila Allah memurkai ataupun membenci seseorang manusia, Allah akan beritahu malaikat Jibril, sesungguhnya aku benci si fulan, aku murka kepada si fulan, maka wahai Jibril, murkailah dia. Lalu malaikat Jibril pergi pula jumpa sekalian para malaikat, memberi khabar, sesungguhnya si fulan itu dibenci oleh Allah, dimurkai oleh Allah. Maka wahai para malaikat sekaliannya, murkai dan bencilah manusia ini. Allahu Akbar, muslimin muslimat. Sebab itu kita kongsikan hadis tadi, yang mana Nabi SAW bersabda, 2 kalimah yang ringan pada lidah tapi berat pada timbangan amal, namun dicintai oleh Allah. Jadi kita kena buat amalan yang Allah cinta. Sebab bila kita dicintai oleh Allah, apa yang berlaku pada hidup kita, kita akan diisytiharkan oleh Allah di hadapan sekalian para malaikat bahawa Allah mencintai kita. Masya Allah, Allahu Akbar. Sebab itulah muslimin muslimat, mana kita nak rasa bahagia dalam majlis ilmu. Saya percaya ramai yang hadis dalam ujian, dalam sedih, down, tak ada semangat. Tapi bila hadir majlis ilmu, bukankah semangat kita semakin pulih? Yang rasa derita tu jadi bahagia semula? Rupanya hidup kita baru kita faham bukan berkenaan dengan apa yang kita hadap tu. Kita duduk hadap masalah rasa macam dunia sempit kan? Rasa macam terduduk, rasa macam kita lah paling malang, kenapa, masalah dengan suami ke, dengan anak ke. Tapi bila hadir majlis ilmu, dunia yang sempit itu makin luas, makin lapang. Kita mula melihat dunia bukan dengan mata kepala tapi dengan mata hati. Kita boleh mula melihat bahawasanya hidup kita ada berjuang untuk dapat syurga Allah, untuk dapat husnul khatimah. Masya Allah, Allahu Akbar. Sebab apa? Bila dah hadir majlis ilmu, kita dapat suluhan cahaya. Al-ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Sebab itu bila kita dalam ujian musibah sempit, kita macam dalam gelap, kita tak nampak jalan. Tapi bila hadir majlis ilmu, walaupun saya sebut ataupun guru-guru lain sebut tak ada kaitan pun dengan masalah kita, tetapi dia seperti cahaya menyuluh kita. Barulah kita faham, kita keluar daripada gelap pergi pada cahaya, kita nampak dunia ni lagi luas. Kita ada banyak perkara kita nak buat. Subhanallah, sebenarnya kita boleh cipta bahagia sendiri. Kalau salah satu sumber bahagia kita ditarik oleh Allah, kita ada banyak lagi pintu-pintu bahagia lain yang kita boleh ketuk dan kita boleh masuk. Jangan terpaku lama di hadapan satu pintu yang tertutup. Jangan terpaku lama. Duduk lama-lama, merayu-rayu, ketuk-ketuk, bukalah, kan? Satu pintu bahagia, gembira tertutup. Satu pintu rezeki tertutup. Jangan terpaku lama. Subhanallah, bangkit dan beralihlah kepada pintu yang lain. Subhanallah, kerana ada banyak lagi laluan untuk bahagia. Ustazah duduk sebut-sebut daripada tadi tak baca pun Asmaul Husna. Saya memang kuliah Riyadhus Shalihin wajib. Hari kuliah Riyadhus Shalihin kita 140. Ada orang, first time saya tengok live Ustazah. First time. Muslimin muslimat, ini adalah kuliah berkala yang kita dah buat selama 4 bulan 5 bulan dah kot. Hari ini dah siri yang ke 140. Siri ke 140. Muslimin muslimat. Ada cuti, ada itu, ada ini. Jadi kita masuk bab yang ke 10 ni, tapi mohon maaf tak dapat tajuk berlumba-lumba buat kebaikan, tapi tak sempat juga nak baca hadisnya. Minta maaf banyak-banyak, jangan marah. Ada orang marah, Ustazah Asma ni bila dia ceramah kadang tak baca pun kitab tu. Kita bukan universiti, bukan sekolah nak kejar silibus. Jadi kadang-kadang apa yang Allah ilhamkan, itulah yang terbaik untuk muhasabah kita. Jadi saya mohon maaf tak sempat. Semalam kita habiskan tajuk tu. Hari ni fasabaku khairat, kerja ni kita akan sambung besok lah. Hari Jumaat yang mulia kita akan bacakan hadis berkaitan dengan bab yang kita dah masuk. Jadi siapa yang baru ikuti, anda boleh pergi kepada yang paling lengkap di FB. FB semua siri ada, siri 1 hingga siri ke 140 ada. InsyaAllah pelbagai topik yang kita baca kitab ni, Riyadhus Shalihin. Okey, jadi kita nak tutup majlis kita ni, Masya Allah, dengan bacaan Asmaul Husna. Riyadhus Shalihin susunan Imam Nawawi Hujjatul Islam, ulama besar dan mazhab Syafi'i. Subhanallah, maksudnya taman orang soleh. Saya baca page helai ke helai, muka surat ke muka surat, dan kita jumpa banyak hadis yang rare tetapi hadis yang sahih. Saya sendiri pun banyak hadis yang saya baru jumpa, yang baru baca, baru sama-sama murajaah dengan sahabat-sahabat. Subhanallah. Okey, jadi kita tutup majlis kita dengan bacaan Asmaul Husna. Sambil tu nanti kita tengok anak-anak bulus ni. Okey, ada yang tanya, Ustazah kitab mana nak beli? Subhanallah, kitab ni, kitab Riyadhus Shalihin,
Okey. Anda boleh beli di Shopee, kami ada jual. Shopee kami Galeri UAH. Kalaupun anda jumpa dekat kedai-kedai buku, kan pergi je kedai buku, memang kebanyakannya ada jual kitab Riyadhus Shalihin. Ini antara kitab yang terbanyak dicetak seluruh dunia dan telah diterjemahkan dalam bahasa yang mungkin ratus-ratus bahasa. Hampir seluruh dunia, bukan memang hampir seluruh dunia umat Islam memang menjadikan kitab Riyadhus Shalihin adalah kitab utama. Terkandung di dalamnya bab akidah, bab ibadat dan juga bab tasawuf, bab akhlak dan sebagainya. Sebab itu bila kita belajar kitab Riyadhus Shalihin ini, kita seolahnya belajar mengenali diri kita, belajar untuk jadi hamba Allah. Sama ni kadang-kadang kita jadi tuan pada diri, kita tak jadi hamba. Subhanallah. Tapi Masya Allah, sebab itu saya memilih, walaupun kitab ini tebal, mungkin bertahun baru habis, mudah-mudahan sempatlah hidup, mudah-mudahan sempatlah sebelum mati untuk menghabiskan kitab ini. Masya Allah. Jadi anda boleh beli, siapa yang nak menyokong gerak kerja dakwah dan kerja amal, boleh sokong Galeri UAH. Akaun Shopee kita Galeri UAH. Galeri, ejaan Galeri UAH, Ustazah Asma Harun. Jadi kita ada jual. Tapi kalau anda beli kedai buku, tak jumpa sama. Ustazah, saya beli kitab Riyadhus Shalihin tapi versi lain, terbitan lain. Maksudnya tak apa, tak ada masalah. Sebab walaupun lain sikit dalam dia, susunan tajuk semua sama, susunan hadis semua sama. Biasanya yang berbeza adalah syarah sahaja. Jadi kalau anda dah beli, Ustazah saya dah beli tapi warna kuning, saya tak sama dengan Ustazah tu, Ustazah keluaran apa? It's okay, tak payah beli yang lain. Sebab kita macam mana pun penerbitan, sampai ada 10-20 penerbitan semua berbeza pun, susunan hadis tetap sama, bilangan hadis tetap sama. Kita ada soal dia memang tulis bilangan hadis. Okey, subhanallah. Jadi kita nak baca Asmaul Husna, sambil-sambil tu muslimin-muslimat kita belanja mata dengan anak-anak bulus ni. Subhanallah, adik-beradik. Tengok jap, tu tak dalam apa tu? Oh, dalam tu. Ha? Oh, semua nak keluar, semua tak nak duduk diam. Oh, dia orang dah besar kan? Dia orang dah besar. Masya Allah. Macam mana tu? Okey. Okey, subhanallah. Tak apa, lepas ni lah. Ini nampak tak? Baby ni dalam ni. 4 beradik, nampak tak? 4 beradik ni. Subhanallah, nampak kan 4 beradik ni? Gitu. Sekejap cepatlah dia orang ni besar. Tapi anak-anak kami memang diberikan tanggungjawab untuk uruskan Najib. Dia orang ni tak keluar daripada pagar rumah sebab kita tak nak mengganggu jiran. Tu dia. Rasa baru dalam 4 bulan macam tu kan, 4 bulan 5 bulan. Tadi tu kan saya mula live awal-awal pagi, lepas tu bunyi macam baby bertempit. Rupanya salah seekor tersepit, dia orang nak keluar bukan daripada sini. Ini tak ada, kita tak letak dia orang dalam ni sebab nak ni kita bebas. Dia orang ada rumah kucing, besar kawasan rumah kucing. Jadi dia orang ni memang kita selalu lepas. Nanti jangan kata kenapa letak sempit dalam ni, nanti kita keluarkan. Subhanallah. Muslimin muslimat, insya-Allah kita sama-sama sudahkan dengan bacaan Asmaul Husna. Tadi kita dah jelaskan kelebihan fadilat Asmaul Husna. Allah akan berikan syurga. Siapa yang beramal dakhala jannah, akan masuk syurga. Okey, subhanallah. Sama-sama ya muslimin muslimat, kita dah habis dah ni. Kita sudahkan dengan Asmaul Husna, dengan nanti kita baca tasbih kafar dan surah Al-Asr. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama ya, mulut tu gerak baca Asmaul Husna. Nas'aluka ya man huwallahu alladhi la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar al-mutakabbirul khaliqul bari'ul musawwirul ghaffarul qahhar al-wahhabur razzaqul fattahul alim al-qabidul basitul khafidul rafi'ul mu'izul dhillus sami'ul basirul hakamul adl al-latiful khabir al-halimul azim al-ghafurul syakur al-aliyul kabirul hafizul muqit
Al-Hasibul Janil Al-Karimul Raqib Al-Mujibul Wasi'ul Hakimul Wadudul Majidul Ba'isul Syahid Al-Haqqul Wakil Al-Qawiyul Matin Al-Waliyul Hamid Al-Muhsil Mubdi'ul Mu'id Al-Muhyil Mumitul Hayyul Qayyum Al-Wajid Al-Majid Al-Wahidul Ahadul Samadul Qadirul Muqtadir Qadimul Muakhirul Awalul Akhir Al-Zahirul Batinul Walil Muta'alil Barut Tawab Al-Muntaqimul Afu Ra'uful Malikul Mulki Zul Jalali wal Ikram Al-Muqsitul Jami'ul Ghaniyul Muniyul Mani'ud Dar An-Nafi'un Nurul Hadil Badi'ul Baqi Al-Warisul Rashidul Saburul Ladzi Laysa kamithlihi Syai'un wa huwas Sami'ul Basir Allahumma salli afdala salati ala as'adil makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dhakaraka dhakirun wa ghafala an zikrihil ghafilun. Subhanallah. Ustaz pegang dua, saya pegang dua. Masya Allah. Okey, sahabat-sahabat. Ni. Okey, mai sini. Okey, saya pegang dua ni. Okey, Masya Allah. Sebenarnya dengan kita jaga kucing, tadi kita dah jelaskan. Sebenarnya ada cerita kenapa tiba-tiba tunjuk keluarkan kucing ni. Sebab masa saya mula-mula live tadi, tiba-tiba bunyi suara kucing-kucing ni bertempik sangat kuat. Subhanallah, dia bertempik sangat kuat. Masya Allah, ni 4 ekor. Kita letak sebelah-sebelah. Letak sini macam ni. Rapat macam ni. Ni dia. Comel. Subhanallah. Okey, kita puji Allah semua. Subhanallah. Masya Allah. Tak sebelah gini. Gitu. Ni 4 beradik. Tengok. Malu ke masuk live? Okey, kamu tahu tak siapa pegang kamu? UEH. Kamu tahu tak UEH? Okey. Jadi kamu kenal tak UEH? Kamu ada Facebook, ada IG? Tengok ni. Sangat comel. Okey, ada yang mengantuknya hujung tu. Jadi okey, subhanallah, muslimin-muslimat. Mari sini. 4 beradik ni. Gitu. Macam anak patung kan. Memang sebab tu kadang-kadang walaupun penat, yelah tengok. Walaupun kadang penat, Masya Allah, bila balik tetap uruskan main dengan kucing ni. Bagi makan, bersihkan dia. Apa ni, kita panggil apa? Yang ujung tu, encik. Bagi makan, bersihkan. Lepas tu kita buat apa? Kita ni bagi makan, bersihkan. Lepas tu apa, encik? Ni kita yelah, buang najis semua itu sebenarnya mendidik kita. Bila buang najis kan, kotor, lepas tu ni sikat-sikat. Subhanallah, dia menjadi satu terapi. Kadang stres, penat, Masya Allah, hilang penat. Itulah rahmat yang Allah bagi melalui binatang-binatang yang Allah ciptakan. Ini ciptaan Allah yang sangat unik kan. Yelah, tengok, subhanallah. Okey, dia pun tak faham. Okey, last. Okey, 4 beradik. Semua ada nama ni. Okey, Masya Allah. Okey, subhanallah. Okey, dia risaulah ni, mana mak ayah dia. Okey, sahabat-sahabat, untuk akhirnya saya nak ajak muslimin-muslimat. Ada yang tanya, okey, bulu-bulu kucing ni alhamdulillah tak ada pula yang melekat. Tak ada. Sebab memang binatang ni dia ada kaedah cara dia lah. Subhanallah, muslimin-muslimat, apa nak sebut, bulu kucing antara binatang yang hidup dengan manusia. Jadi ada keringanan. Bila kita nak solat, tak perlu basuh kalau kita dah pegang kan. Lepas tu kita yakin insya-Allah kita tak payahlah nak cium, nak belek-belek ada najis ke tak. Tapi sekiranya pakaian kita terkena bulu kucing, kita hanya sapu gitu, sapu. Tapi ada orang tak yakin, dia tukar. Tak apalah.
Jadi kalau sapu-sapu ada melekat, adalah kita sapu-sapu. Kalau ada lagi balance tu dimaafkan. Sebab itu kami asingkan kucing ni duduk satu tempat supaya dia orang ni tidaklah berlega-lega sangat dalam rumah, lagi tempat ibadah. Okey, sebagai penutup ada hebahan, insya-Allah hari Sabtu ni ada ceramah dengan ustaz. Cuba teka ustaz apa? Jerkah. Ustaz Jerkah. Nama apa? Ustaz Jerkah. Siapa nak kena jerkah, jom. Hari Sabtu ni gabungan saya dengan Ustaz Abdul Khairi bersama Encik Suami. Ni. Ustaz Abdullah Khairi. Datang ke Seremban, masuk ke tempat kami, Dewan Sadatina Asma. Subhanallah. Siapa nak kena jerkah, jom. Sama-sama hadir. Nanti kalau tiba-tiba Ustaz tak jerkah kan, nanti saya akan minta, Ustaz jerkah sekali Ustaz. Gitu kan. Subhanallah. Musim sangat kita tahu Ustaz Abdul Khairi jenis ceramah pun semangat. Saya pun jenis ceramah semangat. Tak tahu apa jadi hari tu. Dua-dua jenis semangat cakap. Bila ceramah beria-ria. Saya memang minta maaf lah, memang jenis macam ni, beria-ria, bersungguh-sungguh. Jadi tuan-puan sekalian, Masya Allah, kita nak mengajak, ramai lagi 4.2K. Subhanallah, sahabat-sahabat ni 2.2K. Jadi dalam 6.5K semua. InsyaAllah ini ada satu pengumuman yang sangat penting. Encik kena tukar. Jadi okey, Ustaz Abdul Khairi tu hari Sabtu pagi 9.30 datang, siap jemput. Ada yang tulis tadi teringin nak jumpa Ustazah. Betul ke teringin? Kalau betul, hari Sabtu ini saya ada sepanjang masa, daripada 9.30 pagi sampai habis program, dan selepas itu saya akan berada di galeri Ustazah Asma Senawang. Jadi siapa orang dekat-dekat Melaka ke Johor ke, orang jauh pun jemputlah turun. Mungkin anda plan untuk cari baju raya melalui galeri Ustazah Asma. Malam tadi kita share banyak pilihan. Turunlah. Ajak keluarga hari Sabtu ni turun. Subhanallah, pagi ada ceramah dengan Ustaz Abdullah Khairi. Masya Allah, memang ruang kawasan yang banyak. Kita pasang khemah boleh 1,000 orang. Sekarang dah boleh rapat kan. Jadi boleh 1,000 orang rapat-rapat bawah khemah. Saya dengan Ustaz Abdul Khairi bersama dengan Encik Suami Tercinta. Tajuknya adalah penyesalan berakhirnya Ramadan. Jadi lepas habis program tu, sebab kita tak ada makan kan, saya terus pergi ke galeri. Jadi siapa yang berhajat untuk jumpa, saya akan berada di galeri sehingga pukul 6 petang. Jadi habis ceramah dalam pukul 11 sampai pukul 6 petang, berhenti rehat untuk salat, saya akan menyantuni dan bertemu, beramah mesra dengan tuan-puan sekalian. Jadi datanglah anda, insya-Allah pilihan seisi baju, seisi keluarga, daripada mak, ayah, anak-anak, remaja apa sampai anak yang kecil, semuanya ada. Sokong, terima kasih di atas sokongan. Sekarang itu adalah ikhtiar kami untuk jihad ekonomi. Okey, itu Sabtu pagi. Manakala Sabtu petang pula, sebab itu saya kata kalau datang dari jauh pun, anda sebenarnya ada satu program yang full. Pagi dengan kami di galeri pagi, saya tak boleh sampai pukul 6 ni Sabtu tu, sebab dah kena pergi pukul 5 di lokasi yang ni. Okey, muslimin-muslimat, Masya Allah, nak menjemput kepada majlis berbuka puasa. Jadi pagi datang kuliah, cuba plan macam ni lah kan family. Pagi datang kuliah, saya dengan Ustaz Abdullah Khairi bergabung untuk satu kuliah duha perdana. Kuliah duha perdana tu lokasi dia sebelah sahaja galeri Ustazah Asma. Memang kita buka khemah memanjang sehinggalah boleh memuatkan lebih kurang dalam 1,000 orang. Okey, subhanallah, muslimin muslimat. Jadi jangan risau kalau kita parking dekat situ untuk hadir kuliah Riyadhus Salihin, hadir kuliah duha perdana lusa ni Sabtu pagi. Sebenarnya anda tak perlu nak cari parking lain, sebab jalan kaki je, menyembelah sahaja galeri Ustazah Asma dengan dewan ni. Menyembelah je, satu row, satu laluan saja. Okey, subhanallah. Dan pada sebelah petang, bermula 4.30 petang, pendaftaran bermula, majlis bermula lebih kurang dalam pukul 5 petang. Kami nak menjemput tuan-puan sekalian untuk majlis berbuka puasa amal. Dan bersama dengan saya sekali lagi, kita akan buat majlis bersama-sama, beramah mesra, bersama-sama kita, Masya Allah, bersilaturahim. Okey, sebenarnya tujuan majlis berbuka puasa amal ini dibuat adalah untuk mengumpul dana. Jadi anda datang dapat makan, tempatnya di Royal Chulan Seremban, Royal Chulan
Hotel Royal Chulan. Memang hotel ni sangat cantik, makanannya pun sangat istimewa. Bertempat di Royal Chulan. Okey, majlis start hari Sabtu ni 4.30 petang. Okey, kerusi sumbangannya bermula RM200. Jadi ada orang semua berbeza lah. Yang paling depan sekali lagi mahal lah. Okey, kenapa berbayar Ustazah? Kata berbuka puasa amal. Ya, sebenarnya berbuka puasa amal ni maksudnya adalah kami buat majlis ini untuk mengumpulkan dana. Kami buat majlis ini untuk mengumpulkan dana. Ini nombor telefon. Ambil dulu nombor telefon, lepas tu saya nak bercakap. 0103187409. 0103187409. Okey, hubungi nombor telefon tu ya, 0103187409. Muslimin muslimat, encik suami. Okey, subhanallah, tujuan majlis makan amal ini adalah untuk mengumpulkan dana bagi pembangunan perkampungan Al-Hijrah. Yang mana di situ akan dibina pelbagai pembangunan untuk pembangunan rohani ummah, fizikal, ekonomi, mental, emosi, seperti mana yang saya jelaskan dalam kuliah semalam. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Masya Allah, peringkat awal kita akan bina surau masjid. Dan replikanya umpama seperti Masjid Nabawi. Bukan sebesar Masjid Nabawi lah, tapi umpama bagaimana di tengah masjid, di sekelilingnya serambi yang begitu luas dan besar. Sebab kita fikirkan bagi ibu bapa yang nak bawa anak-anak, mereka akan selesa untuk hadir majlis ilmu. Sebab di luar itu kita akan sediakan ruang playground untuk kanak-kanak. Jadi ibu bapa boleh dengar kuliah dengan jelas, dengan tenang. Jadi tidak mengganggu orang dalam masjid yang mungkin orang tua tak boleh tengok budak-budak terkejut-terkejut je kan, dalam lemah jantung, sakit jantung, tekanan darah tinggi, budak-budak berlari-lari, terkejut makcik tu. Jadi tenang dalam masjid, kat luar adik anak-anak boleh berada di luar dengan selesa. InsyaAllah kita buat juga macam payung, tapi bukanlah payung tutup buku macam Masjid Nabawi, tutup buka, sebab itu sangat mahal. Jadi kita buat juga macam tu. InsyaAllah doakan muslimin muslimat, tempat ini akan dibangunkan agrotourism, pusat pelancongan, membangunkan semula seni-seni pertahanan diri umat Islam. Suka-suka sunnah kita akan buat, kalau kolam renang tu untuk water park kita akan asingkan. Khas ini impian saya dah lama. Alhamdulillah ya Allah, rupanya encik suami ingat tak daripada dulu saya sebut. Kalau masa tu saya belum penceramah lagi, orang biasa. Sebab bila saya rasa macam tak selesa pergi water park bercampur lelaki perempuan, tapi anak-anak nak main air, saya selalu kata satu hari nanti bang, InsyaAllah kalau ada rezeki kita buat water park yang berasingan. Perempuan-perempuan saja, lelaki-lelaki saja, family je lah bercampur. Tapi family ni tak adalah kita duduk untuk anak-anak, tapi tengok orang muda pakai seksi, bercampur-campur gurau senda anak muda, mata kita tak sedap tengok. Sebab ramainya kalau family mereka tahu nak jaga batasan. Tapi bila bercampur dengan anak muda, jadi lelaki asing, perempuan asing, yang family duduk ni. Jadi subhanallah, di situ juga kita akan jana ekonomi melalui pertanian, peternakan. Sekarang kita memang dah mula ladang ternak kita. InsyaAllah kita kena pergilah ladang ternak bulan Ramadan ni. Dah ada ribu-ribu ekor dah, lembu, kambing, subhanallah. Muslimin muslimat, jadi hasil daripada kutipan dana kita buat majlis makan amal bila? Hari ni hari Khamis kan, esok Jumaat kan, lusa Sabtu malam tu buka puasa bersama saya, ada persembahan qasidah. Sementara saya pergi jumpa setiap meja, kita ambil gambar bermesra. Lepas tu kita akan diperdengarkan dengan qasidah dan juga kumpulan nasyid jemputan. Subhanallah. Jadi majlis makan malam amal ini, subhanallah, muslimin muslimat, bermula dengan harga RM200. Lepas tu adalah yang lebih tinggi, duduk semeja dengan saya dan sebagainya. Jadi saya tak duduk dengan family anak-anak. Jadi keutamaan yang membayar kerusi. Suami saya pun tak duduk sekali. Sebab biasa. Tapi kecuali kalau yang duduk semeja yang paling dekat tu ada lelaki, suami akan duduk sekali. Gitu. Jadi muslimin muslimat, insya-Allah sebenarnya pembinaan telah dimulakan. Tanah tu dah selesai bayar masa Ramadan yang lepas, 42 ekar hasil sumbangan wakaf orang ramai. Jadi peringkat awal kita nak bina surau masjid. Jomlah sama-sama menyumbang. Dan mungkin ada orang, Ustazah, saya tak dapat tarikh tu, saya baru tahu, lambatlah, saya dah janji dengan family, saya dah ada plan lain. Anda tetap boleh hubungi nombor yang sama dan bagi sumbangan. Maksudnya, Ustazah, saya nak sumbang 1 kerusi, saya nak sumbang 10 kerusi.
Jadi bayarannya 2,000 contohnya. Ustazah boleh bagi 10 kerusi ni kepada siapa-siapa. Jadi insyaAllah kami bolehlah jemput anak yatim ke, asnaf ke, ataupun boleh jemput para ustazah-ustazah, ustaz-ustaz. Bolehlah jemput siapa-siapa orang yang rezeki baginya. Jadi anda walaupun tak dapat datang, tapi anda taja berbuka puasa. Sebab syarat taja berbuka puasa ni bukan semestinya orang miskin saja kita dapat pahala puasa orang lain. Siapa sahaja yang berbuka puasa dengan apa yang kita beri. Jadi kurang-kurangnya kalau anda tak dapat datang, anda menyumbang, anda dapat tetap pahala sumbangan dapat, pahala memberi makan kepada orang berbuka puasa pun dapat. Masya Allah, Alhamdulillah. Muslimin-muslimat, terus kuat ya. Terima kasih ya kepada yang macam-macam komen. Ustazah, nampak Ustazah letih sangat ya malam tadi, tidur dalam pukul 3, selepas live habis dalam pukul 1.30 sampai rumah pukul 2 lebih. Macam itulah tuan-puan sekalian, ada waktunya kita kuat kerja, ada waktunya kita sederhana, ada waktunya tak cukup rehat, ada waktunya cukup rehat. Jangan bimbang, semuanya ada imbal balik. Okey. Saya nak maklumkan Alhamdulillah melalui page Ustazah Asma, semalam sudah pun tamat. Kita dah baca 30 juzuk lengkap. Semalam 18 Ramadan telah pun habis 30 juzuk bacaan Al-Quran setiap hari yang kita dah mulakan daripada 1 Ramadan hari tu. Jadi hari ni tak ada bacaan Al-Quran 2 juzuk tu. Dan kita akan buat satu round ni saja. InsyaAllah besok iaitu hari Jumaat kita akan buat majlis khatam Al-Quran. Lepas kuliah Riyadhus Shalihin akan buat majlis khatam Al-Quran. Subhanallah besok. Jadi terima kasih yang menyertai bacaan Al-Quran setiap hari melalui page Ustazah Asma yang dipimpin oleh Kori-Kori Jemputan. Saya mohon maaf salah dan silap. Terima kasih banyak-banyak semua. Terima kasih di atas sokongan, sentiasa menyumbang. Kita setiap hari beri makan berbuka puasa sehingga 5,000 pack. Lebih kurang dalam kosnya 40,000 sehari, 40 ke 50,000 sehari. Memang kita keluarkan, bayangkan sebulan Ramadan berapa. Kepada 13 negeri, semua wakil aktivis kita seluruh Malaysia, termasuk beberapa buah negara di luar negara yang miskin, yang memang NGO sana hubungi NGO kita, Sahabat Amalcare, untuk dapatkan dana bagi memberi makan kepada fakir miskin di negara-negara yang bergolak dan sebagainya. Sekian muslimin muslimat, saya sayang semua kerana Allah, kerana Rasulullah. Maafkan saya manusia biasa, saya tidak mampu untuk jadi sentiasa seperti mana yang anda harapkan. Kan, saya tahu kadang-kadang orang kata Ustaz Mat dah berubah lah, Ustaz dah lain dah sekarang. Subhanallah, muslimin muslimat, semua orang kan ada fasa berubah, ada fasa sekian-sekian. Saya mohon maaf, Masya Allah saya maafkan semua, saya tak simpan. Saya juga mohon maaf dan saya tak akan ungkit dan saya tak akan menuntut apa-apa di mahsyar kelak. Begitu. Terima kasih banyak-banyak kerana masih lagi bersama dalam perjuangan ini. Sayang semua sekali lagi kerana Allah dan kerana Rasulullah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.